Selamat sejahtera kami ucapkan kepada para juri. Pada hari ini, kami dari IPG Kereta iaitu terdiri daripada saya iaitu Lee Wen King, saudari Nurul Sabaria dan juga saudara Haris Haikal akan membentangkan mengenai hasil inovasi yang telah kami hasilkan. Jadi ini merupakan biodata ahli kumpulan iaitu kami ketiga kami datang dari IPG Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan, ambilan Jun 2020 dan pengukusan kami adalah Bahasa Melayu dan kami adalah dari kelas PSMP BM 6620. Jadi pada hari ini kami bertiga akan mengkongsikan mengenai inovasi LIDIP iaitu terdiri pada lihat, dengar, ikut, baca. Ini merupakan inovasi yang berbentuk digital. Jadi untuk latar belakang inovasi LIDIP ini merupakan satu inovasi digital yang selari dengan pendidikan zaman sekarang yang cenderung kepada arah pendidikan berasaskan digital. Kemudian inovasi ini juga menekankan kemahiran membaca perkataan bagi memudahkan penggunaan membaca dan menyebut perkataan yang mudah. Menurut Abdul Rashid pada tahun 2011, beliau juga menyatakan bahawa kemahiran membaca merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai dalam bahasa Melayu bagi membolehkan mereka untuk berkomunikasi dalam kehidupan seharian sama ada secara langsung atau tidak langsung. Berdasarkan masalah yang telah dihadapi, kami telah memilih dokumen standard kurikulum pentaksiran iaitu DSKP akan memfokuskan kepada murid-murid tahun 3 iaitu kami akan menghasilkan inovasi yang memfokuskan murid tahun 3 iaitu kami mengambil standard kandungan yang difokuskan ialah 2.1 iaitu asas membaca dan memahami. Manakala untuk standard pembelajaran yang akan kami fokuskan ialah 2.1.1 iaitu membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai iaitu yang memfokuskan perkataan. Kemudian inovasi LIDIP ini juga dihasilkan berdasarkan masalah yang telah dihadapi di sebuah sekolah yang telah saudara Muhammad Haris menjalani praktikum fasa 1 pada tahun lepas. Maka tercetusnya idea ini untuk menghasilkan inovasi bagi membantu murid untuk menguasai kemahiran membaca dengan lebih baik dan untuk membantu mereka memudahkan urusan guru dalam membuat pendaksiran sekaligus memudahkan sesi PDP. Jadi untuk bahagian rasional pula, penghasilan inovasi digital ini telah dicetuskan oleh salah seorang ahli kumpulan kami iaitu saudara Muhammad Haris Haikal ketika menjalani praktikum fasa 1 bagi membantu murid yang lemah dalam kemahiran membaca, terutamanya dari aspek suku kata. Inovasi yang telah diciptakan ini merupakan hasil perbincangan dan pemerhatian yang telah dilakukan bagi mengenal pasti cara yang paling bersesuaian dan berkesan bagi mempertingkatkan kemahiran murid dari segi membaca. Idea asli kami juga ingin menghasilkan sesuatu yang menggembirakan murid di samping memastikan mereka melibatkan diri secara langsung bagi sesi PDP. Seperti yang kita tahu, sekiranya kita hanya mengajar murid-murid dan memfokuskan bahagian teori saja, murid-murid akan lebih cenderung untuk tidak fokus dalam kelas. Justru dengan adanya inovasi yang berbentuk digital ini, murid-murid akan lebih teruja untuk melibatkan diri dalam proses PDP. Justru inovasi digital iaitu Jom LIDIP ini dilaksanakan di sebuah sekolah di daerah Kota Samarahan yang khususnya untuk murid tahap 1 yang memfokuskan kepada murid-murid tahun 2 dan inovasi ini melepasi peringkat percubaan iaitu secara penuh. Sekarang saya akan serahkan pembentangan ini kepada saudari Nurul Sabaria. Dipersilakan. Baiklah, saya akan meneruskan dari aspek strategi penyelesaian untuk inovasi ini. Kumpulan kami telah mengenal pasti isu yang berlaku sepanjang berlangsungnya praktikum fasa 1 melalui pemerhatian sepanjang sesi proses PDP. Jadi justru kami telah mengenal pasti bahawa murid-murid mengalami kelemahan dari segi kemahiran membaca perkataan, dua suku kata dengan sebutan yang betul. Jadi mengambil kira 7 teras dalam pendidikan iaitu salah satunya ialah untuk meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah, menggerakkan kami untuk menghasilkan satu inovasi digital yang seiring dengan revolusi pendidikan yang sering berubah mengikut peredaran zaman.
Jadi berfokuskan kepada murid tahap 1, kumpulan kami telah memasukkan elemen yang mudah dan ringkas tetapi memberi impak yang besar bukan saja kepada murid, malah juga kepada guru supaya kedua-dua pihak mendapat manfaat yang sama. Jadi manfaat kepada guru ialah guru dapat memudahkan pentaksiran bidik darjah ketika melaksanakan kemahiran membaca dan murid tidak perlu bergantung harap sepenuhnya kepada guru kerana murid dapat belajar secara kendiri dengan mengakses inovasi tersebut sama ada secara dalam talian ataupun di luar talian, iaitu di mana-mana sahaja. Jadi untuk inovasi ini murid boleh belajar sendiri tanpa adanya bimbingan daripada guru ataupun ibu bapa mereka. Jadi balik pula kepada aspek penggunaan dan ini merupakan inovasi digital yang telah kami hasilkan iaitu Jom Lidip. Jadi untuk yang pertama, cara menggunakannya ialah pengguna perlu menekan. Okey, untuk pertama sekali kami akan beri link inovasi ini. Jadi guru-guru akan masuk ke dalam link tersebut. Jadi untuk yang pertama sekali guru perlu menekan butang start bagi memulakan proses PDP. Yang kedua, pengguna perlu menekan kotak lagu suku kata terlebih dahulu sebagai permulaan sebelum meneruskan pembelajaran, iaitu sebagai stek induksi ataupun motivasi kepada belajar sebelum memulakan pembelajaran, diikuti dengan nota, iaitu nota kepala saya, iaitu murid akan mempelajari bahagian anggota di bahagian kepala dan yang terakhir sekali selepas mereka mempelajari nama-nama di bahagian kepala tersebut, jadi guru akan membuat uji minda melalui pelbagai jenis uji minda. Jadi untuk ini guru-guru perlu memulakan dengan lagu suku kata terlebih dahulu, kemudian nota dan akhir sekali guru perlu membuat uji minda kepada murid. Yang ketiga, guru boleh memilih lagu suku kata yang ingin diajar kepada murid. Terdapat dua jenis lagu suku kata yang boleh guru paparkan nanti sebelum mengajar murid untuk menyebut dan membaca perkataan dua suku kata. Yang keempat, guru memperkenalkan nama-nama bahagian kepala secara umum iaitu nota. Dan yang kelima, seterusnya akan dipaparkan paparan ini iaitu murid mengejar dan membaca perkataan dua suku kata iaitu KV dengan bimbingan guru. Murid juga boleh menekan simbol ataupun butang suara untuk mendengar ejaan dan bacaan yang betul bagi perkataan dua suku kata. Maksudnya di sini murid boleh belajar sendiri tanpa adanya bimbingan guru kerana disediakan audio cara bacaan perkataan tersebut. Yang keenam, guru akan menguji kefahaman murid tentang perkataan yang telah dipelajari melalui uji minda. Murid perlu memilih jawapan sambil membaca perkataan dua suku kata tersebut. Jadi terdapat 4 jenis uji minda iaitu uji minda yang pertama, pilih perkataan dua suku kata yang betul berdasarkan gambar seperti yang telah kami tunjukkan dalam paparan ini. Yang kedua, pilih gambar yang betul berdasarkan perkataan dua suku kata. Yang ketiga, lengkapkan perkataan dua suku kata berdasarkan gambar. Yang keempat, yang terakhir, iaitu uji minda yang terakhir, roda soalan, iaitu guru tersebut dikehendaki ataupun murid dikehendaki untuk putar roda soalan. Jadi perkataan dua suku kata yang diperoleh akan dibaca murid. Kemudian murid menyebut satu ciri atau apa-apa sahaja yang mereka tahu tentang perkataan tersebut. Okey, yang ketujuh, paparan tahniah akan keluar jika murid menjawab dengan betul, manakala paparan salah akan keluar jika murid menjawab dengan salah. Dan yang terakhir, pembelajaran tamat jika guru ataupun murid tersebut ingin mengulang semula permainan, klik butang rumah. Jadi sebelum beralih kepada aspek yang pada pembentangan yang seterusnya, kami paparkan secara pintas untuk inovasi yang telah kami hasilkan.
MUGEK muka. Okey, untuk itu saja untuk secara pintasnya inovasi yang telah kumpulan kami hasilkan. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya, iaitu Muhammad Haris Hakan. Baiklah, terima kasih saudari Sabaria atas pembentangan itu tadi. Sekarang kita beralih pula kepada bahagian impak, bagaimana inovasi LIDIP ini memberikan impak kepada guru, murid dan dalam sektor pendidikan. Baik, Jom LIDIP merupakan salah satu platform yang boleh menjimatkan masa dalam membantu murid untuk menguasai cara bacaan dan sebutan yang betul. Maka inovasi yang telah dihasilkan dapat menjimatkan masa kedua-dua belah pihak antara murid dan guru berdasarkan pemerhatian yang telah dilakukan oleh dua orang guru bahasa Melayu ketika kumpulan kami melaksanakan inovasi Jom LIDIP di dalam sebuah kelas tahun 2. Maklum balas terhadap inovasi telah diberi melalui Google Form seperti dalam raja 1 yang dipaparkan di bawah. Guru pertama menyatakan setuju iaitu pada skala 4 dan guru kedua menyatakan sangat setuju iaitu pada skala 5. Jadi ini menunjukkan bahawa inovasi Jom LIDIP berupaya dalam membantu guru untuk menjimatkan masa dalam mengajar murid bagi menguasai kemahiran membaca, menyebut perkataan. Baik, seterusnya. Baik, impak yang bagi kami sangat signifikan ialah penghasilan inovasi ini. Inovasi ini dihasilkan dengan tidak mengeluarkan sebarang kos kerana inovasi yang dihasilkan adalah berbentuk digital. Justru inovasi yang dihasilkan tidak mengeluarkan sebarang wang ringgit sekaligus tidak membebankan guru, murid, pihak sekolah ataupun serta pihak luar untuk dari segi menyelenggara ataupun dalam menggunakan inovasi tersebut. Baik, berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh murid-murid di sekolah, inovasi ini ternyata dapat meningkatkan produktiviti pengajaran dan pemudahcaraan antara guru dan murid. Keberkesanan dan produktiviti inovasi ini dapat dilihat secara terperinci berdasarkan maklum balas yang telah diberikan oleh murid setelah menggunakan inovasi tersebut dalam rajah 2 yang yang telah dipaparkan. Di sini dapat kita lihat bahawa daripada pernyataan 1 sehingga pernyataan 5 sebagai contoh, saya dapat membaca perkataan dua suku kata dengan betul. Kesemua murid dapat membaca ataupun dapat menyebut suku kata tersebut dengan betul dan memberikan skala iaitu skala setuju. Baiklah, seterusnya.
Baik, bagi bahagian perluasan ataupun komersial pula, galakan daripada pelbagai pihak termasuk pihak atasan merupakan tunjang utama dalam menjayakan inovasi yang dihasilkan. Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak iaitu IPG Ketar memberi banyak galakan dan dorongan sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk menyertai inovasi ini. Baik, kaki tangan seperti pensyarah, kaki tangan, pengarah dan semua staf ataupun dan semua rakan-rakan di IPG Ketar sangat memberi sokongan penuh kepada semua pelajar yang menyertai konvensyen ataupun penyelidikan yang berbentuk inovasi supaya mereka dapat memperluaskan lagi cara menyelesaikan masalah yang dihadapi sama ada di dalam institusi ataupun di luar institusi. Buktinya dapat dilihat melalui memo yang diberikan kepada pelajar yang memaklumkan bahawa IPG Ketar amat menyokong dan menggalakkan penyertaan dalam kursus, bengkel maupun pertandingan inovasi sama ada di peringkat kampus, negeri, kebangsaan ataupun antarabangsa. Seterusnya, selari dengan pembudayaan penyelidikan dan inovasi yang terangkum dalam perancangan strategik 2023 sehingga 2025, IPG Ketar menghendaki semua pelajar digalakkan untuk melibatkan diri dalam pelbagai bidang inovasi dan penyelidikan. Baik, seterusnya. Baik, inovasi Jom Didik ini telah disebarluaskan di salah sebuah sekolah di Kota Semarahan yang telah kumpulan kami pilih. Pada beberapa minggu yang lepas, yang mana kami menguji cuba inovasi tersebut sama ada inovasi tersebut memberikan keberkesanan ataupun memberi impak bukan sahaja kepada guru tetapi juga kepada kaki tangan, kepada staf dan kepada murid-murid sama ada inovasi tersebut dapat digunakan secara meluas ataupun tidak. Jadi berdasarkan graf-graf ataupun data yang kami peroleh sebentar tadi, yang telah dipaparkan sebentar tadi, dapat dilihat bahawa inovasi ini setelah disebarluaskan dapat berupaya untuk membantu guru dan dapat membantu murid-murid untuk menguasai kemahiran membaca dan kemahiran menyebut perkataan, sekaligus dapat membantu mereka untuk berkomunikasi dengan lebih lancar dalam kehidupan seharian mereka. Jadi kesimpulannya, inovasi digital yang telah dihasilkan ini sedikit sebanyak dapat membantu guru dan murid dalam menjimatkan masa untuk melakukan pentaksiran di dalam kelas, untuk belajar secara kendiri, dan murid tidak seharusnya bergantung harap kepada guru 100% kerana murid dapat mengakses bahan tersebut sama ada secara dalam talian ataupun secara luar talian. Jadi inovasi yang telah kami hasilkan ini juga telah membuka ruang pemikiran kami untuk berfikir dengan lebih jauh dan meluaskan pemikiran kami untuk mencari jalan penyelesaian bagi setiap masalah yang dihadapi, terutamanya dalam sektor pendidikan dan terutamanya dalam subjek bahasa Melayu, supaya inovasi digital dalam pendidikan dapat diterajui dengan lebih jauh dan mendalam, dan sekaligus dapat membuka pemikiran lebih ramai lagi pelajar untuk bergiat aktif dalam mencari penyelesaian secara digital dalam inovasi pendidikan. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.